أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil makhluqatillah qatibatan habibina wa sayyidina Muhammadin amin. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf sayyidil awwalin wal akhirin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ahli baitihi wa ala jami' ashabihi wa ala kulli man intama ila dinihi ومن جاهد بأعداء شريعته إلى يوم الدين. فأما بعد. Terima kasih ucapkan kepada pimpinan majlis yang saya hormati barisan pimpinan Badan Pendidikan Asal Muslim, seterusnya para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang bahagia ini kita dapat sama-sama untuk membentangkan fiqhul khamsah. Cuma saya cek fiqh Syafi'i tak ada. Fiqh khamsah, betul tak? Mungkin lepasnya akan berlaku fiqh sitah, fiqh sabah, fiqh asyar. Dan tajuk yang saya diminta untuk membentangkan atau berkongsi maklumat dengan para hadirin rahmat Allah pada hari ini adalah kenaan dengan al-muwazanat, fiqh muwazanat, fiqh dacing. Muwazanat ni dacing ataupun timbang, itulah. Nama dia? Waznu itu adalah dacing. Keadilan lah. Jadi muwazanat ni maknanya kita nak timbang, penimbangan. Bincangan kasar tentang muwazanat ni adalah kajian berkenaan bagaimana cara untuk kita menimbang suatu perkara apabila berlaku pertembungan. Bila tak berlaku pertembungan, saya tak adalah sebarang persoalan untuk kita pilih perbuatan. Contoh, katakan nak kat rumah kita hanya ada satu makanan dan kita tak ada duit. Apa makanan yang ada? Syis tahu contoh. Adakah kita nak menimbang nak makan syis tahu ke nak makan yang kita tak ada lah. Kita cuma berapa contoh. Nak makan apa lagi? Yang ada syis tahu. Maka tak berlakulah sebarang penimbang ataupun dacing bersih. Penimbang yang hanya akan berlaku bila ada pertentangan dan kita tak boleh pilih dua-dua sekali. Maka di situlah memerlukan kepada kebijakan seseorang untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya, sama ada A atau B atau C. Itulah yang akan dibincangkan secara kasar berkenaan dengan fiqh al-muwazanat. Dan saya kira kisah kerja ini adalah hasil daripada karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Cara saya baca itu saya nampak yang menulis kisah kerja ini asalnya dalam bahasa Arabnya adalah Fadilatul Syekh Imam itu Yusuf Al-Qaradawi. Mungkin kisah kerja ini adalah hasil daripada kesimpulan daripada buku beliau. Sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah antara orang yang terkadapan dalam membicarakan ataupun menerbitkan perbahasan-perbahasan yang satu ketika dulu telah ada, tetapi dalam bentuk kontemporari. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi antara orang yang ahli dalam bidang. Akhirnya timbullah berbagai-bagai jenis fiqh. Sedangkan kalau disebut kalimah al-fiqh dari sudut istilah ilmunya, tidak lain tidak bukan adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Hukum fiqh yang kita bincang, batal tak batal, sah tak sah, perbahasan begitu. Cuma oleh kerana kalimah fiqh dari sudut bahasa adalah al-fahm. Kalau orang tanya ma huwa al-fiqh lughatan, naqul al-fiqh lughatan al-fahm. Dari segi makna bahasa, al-fiqh adalah kefahaman. La naqrah, la na'lam. Kami tak tahu. La naqrah, la na'lam, la nadri. Itu semua makna dari sudut bahasa. Cuma bila dari sudut istilahnya disebut kalimah fiqh, dia akan merujuk kepada satu ilmu yang membicarakan berkenaan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Kita nak tahu buat ni halal tak halal, sah tak sah, bersih tak bersih. Jadi perbahasan itu adalah hasil perbincangan ilmu fiqh.
Cuma di sini sebut fiqhul muwazanat. Maknanya fiqh di sini adalah al-fahm. Kefahaman mendasar atau kefahaman yang jelas berkenaan dengan apakah itu konsep al-muwazanat. Bagaimana kita nak menimbang antara pertembungan dua perkara. Jadi itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Sebab tu disebut fiqhul khamsah, disebut fiqh Syafi'i. Sebab fiqh Syafi'i, on the spot we know fiqh Syafi'i dimaksudkan adalah al-fiqh dari sudut istilahnya, iaitu hukum hakam yang mencangkupi perbuatan-perbuatan mukallaf. Baik, hari ini kita akan masuk kepada fiqh al-muwazanat, satu kefahaman ataupun satu perbincangan berkenaan dengan teori. Bagaimana cara untuk kita membuat satu keputusan setelah mana ada berlaku pertentangan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kisah kerja yang dalam buku surat yang pertama dalam mukadimah di sini, pengarang ataupun penulis kisah kerja ini, dia buat satu konklusi kepada kita. Dia kata fiqh muwazanat sangat penting kerana sangat sukar untuk kita mencari kebaikan solid ataupun kita menjumpai kejahatan secara solid. Sebab kalau dijumpa kebaikan dan kejahatan secara solid, selesai, sangat mudah untuk kita membuat keputusan. Yang menjadi masalahnya adalah apabila satu perkara itu adalah perkara kebaikan, tetapi terselit di dalam kebaikan tersebut beberapa unsur yang mempunyai unsur kejahatan. Ataupun satu kejahatan itu tiba-tiba terselit di dalamnya adalah unsur-unsur kebaikan. Jadi di sinilah yang akan menyebabkan seseorang itu terpana, terkasima, tak tahu nak buat apa, nak buat macam mana keputusan. Nak pilih ni ke? Kalau nak pilih yang ni, ada kebaikan, keburukan juga ada. Kalau nak pilih yang ni, keburukan ada, kebaikan ada. Jadi dalam mukadimah kertas kerja ini, pengarang menyatakan sangat sukar untuk seseorang itu menjumpai kebaikan secara solid ataupun kejahatan secara solid. Kalau jumpa kebaikan dengan kejahatan secara solid, maka tidak perlu kepada muwazanah. Contoh, ada akhwat ajak dating. Bang, suka I tak suka dia dating. Dating tak ada kebaikan, dia semua kejahatan. Hanya satu yang kebaikannya, bila kita dah berkahwin memang sedap lah dating kan. Halal, seronok kan. Dia dating yang syar'i lah. Jadi cerita kalau adik-adik tak kahwin, tiba ada akhwat ajak pergi dating, ataupun lelaki tu yang ajak akhwat pergi dating. Baik, apakah kebaikan pada dating? Berdasarkan kacamata syarak tak ada kebaikan. Walaupun kita rasa ada kebaikan, kita boleh bergurau senda, mengata-kata kan. Kan seronok tu. Kerana kebaikan yang dimaksudkan bukan melihat dari sudut akal. Bukan dari, bahkan yang dipakai bukan dari sudut nafsu. Kerana akal yang walau juga akan mengatakan dating tak ada benda yang baik. Semua adalah kejahatan demi kejahatan. Sehingga disebut Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik, ambil satu contoh kejahatan yang jelas, contoh macam dating yang berbau perkara yang tidak baik selepas itu. Kemudian ada satu orang lagi, dia ajak kita untuk pergi ke kelas di Masjid Al-Azhar contoh, untuk kita laki. Baik, adakah ketika itu kita alamak sama satu lah? Di dating ke nak mengaji contoh, akhirnya kita pun buka, kita akan jadi baca semua ni. Macam mana cara-cara yang dibenarkan oleh syarak nak berusaha ni? Kalau begitu keadaannya, orang itu sangat teruk dan dia tak boleh jadi belajar dia kena balik ke Malaysia. Maknanya perbincangan kita hari ini lebih menjurus kepada apabila berlaku pertentangan di antara kebaikan dan keburukan dalam masa yang sama, tidak ada solid dalam dua aspek tersebut. Kebaikan pun bukan semuanya solid kebaikan, keburukan pun bukan solid keburukan. Tapi kalau antara kebaikan solid dengan keburukan solid, 100% kebaikan bertemu dengan 100% kejahatan, maka kalau kita pilih juga kejahatan, kita memang tak ikut syarak dan tak perlu kepada muwazanah apa semua pun. Jelas sangat-sangat perkara yang sangat jelas. Jadi dalam mukadimah ni, pengarang sebut sangat sukar untuk kita mengambil keputusan apabila berlaku pertembungan di antara kebaikan dan juga keburukan. Yang mana selalu kebaikan ini tidak ada yang 100% kebaikan, keburukan juga demikian. Maka di sinilah pentingnya fiqh al-muwazanat. Bagaimana kita nak timbang, kita nak ambil dua perbuatan tadi, nak letak ni di dacing yang ni di sebelah sini. Mana tu yang kuat, mana satu yang boleh untuk diambil sebagai keputusan. Ini apa yang disebutkan oleh pengarang di dalam mukadimah fiqh al-muwazanat sebelum masuk pada ruang fiqh al-muwazanat. Beliau sebut perkara yang sama. Saya tak bacalah satu. Sahabat ambil tip, note itu. Baik.
Dalam masa yang sama, pengarang juga menyatakan kepada kita bahawa kita nak timbang di antara pertentangan ini sebenarnya telah berlaku di dalam disiplin ilmu yang nampak. Telah berlaku di dalam disiplin ilmu yang nampak. Kalau kita lihat di dalam perbahasan ilmu usul fiqh, kita akan mendapati satu tajuk iaitu Babu at-ta'arud wa at-tarjih. Ataupun at-ta'arud wa at-tarjih. Satu perbahasan iaitu Babu at-ta'arud wa at-tarjih. Bab pertentangan di antara dalil-dalil syarak dan juga bagaimana cara untuk kita mencari pandangan yang paling kuat untuk dijadikan sebagai pandangan yang tepat. Dua dalil yang saling bertemukan dan bagaimana cara untuk kita memilih yang terbaik di antara dua dalil tersebut. Dalam ilmu usul fiqh diperbincangkan dalam tajuk Bab Ta'arud wa Tarjih. Kerana dalil-dalil syarak ni tambahan saya lah juga saya belajar dalam usul fiqh. Dalam dalil-dalil syarak kita akan mendapati berlaku pertembungan. Kebiasaannya akan berlaku pertembungan di antara dalil dengan dalil. Di antara satu dalil yang zanni dengan satu dalil yang zanni yang lain. Cuma mungkin kita fikir takkan berlaku pertembungan sedangkan yang mengucapnya Rasul yang sama, ucapan daripada Allah yang sama. Bagaimana berlaku pertembungan? Pertembungan itu pada hakikatnya hanya berlaku di akal itu, tetapi tidak berlaku di alam realiti sebenarnya. Okay. Sebab tu dalam ilmu ta'amud tadi kita akan mendapat satu konklusi, sebenarnya pertembungan itu hanya di dalam minda kita. Hakikatnya tidak berlaku pertembungan di antara kalam Nabi dengan kalam Nabi, kalam Nabi dengan kalam Allah, kalam Allah dengan kalam Allah. Cuma zahirnya macam berlaku pertembungan. Jadi kita perlu cari di mana kesepakatan di antara dua dalil yang saling bertemu. Saya beri contoh Okey, kita ambil satu contoh dalam perbahasan dalil. Apabila Nabi SAW, tadi ada tambahan saya. Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab. Fatihah kepada Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. La salata, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dalil ini secara zahirnya menunjukkan kita mesti baca Fatihah walau apa keadaan sekali. Okey. Baik, tiba-tiba Nabi juga dalam hadis saya menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan dia